إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, hari ini kita sambung bacaan kitab Kisah Para Nabi. Kita masuk pada muka surat 174, penolakan dan penentangan kaum 'Ad terhadap Nabi mereka, iaitu Nabi Hud. Nabi Hud. Dalam ni Ibnu Katsir rahimahullah dia datangkan ayat 52 dan 53 daripada surah Hud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. Jadi kita di mananya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman merakam balik apa yang diucapkan oleh Nabi Hud alaihi salam kepada kaumnya dan jawapan kaum dia terhadap dia. Jadi wa ya qaumi, dan berkatalah Nabi Hud alaihi salam, dia kata ya qaumi, ya 52 53, maaf, ini kisah itulah yang 52 53 ya kan, itulah 52. Wahai kaumku, Nabi Hud kata. Di sini dia tak ambil terjemahan yang ayat 52, dia ambil terjemahan ayat 53. Kan, wahai Hud tu, itu jawapan kaum Nabi Hud, iaitu kaum 'Ad. Tapi kalau ayat 52-nya, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum, hai kaumku, kan, hendaklah kamu semua memohon ampun kepada Tuhan kamu. Thumma tubu ilaihi, kemudian hendaklah kamu semua bertaubat kepadanya. Yursilis samaa 'alaikum midrara, saya dia akan turunkan ke atas kamu hujan yang lebat. Istighfar dan taubat. Allah akan turunkan hujan yang padanya ada rezeki lah, ada sumber rezeki bagi kehidupan. Nescaya Allah akan hantar, turunkan kepada kamu air, yakni as-samaa, langit, maksudnya air lah, hujan. Atas kamu semua midraran, hujan yang lebat. Kan? Wa yazidkum, dan Allah akan berikan kepada kamu tambahan quwwatan, kekuatan. Allah akan tambahkan kepada kamu kekuatan. Jadi sebagaimana kita maklum bahawa kaum Nabi Hud alaihissalam, mereka ni adalah bangsa yang kuat, kan? Manusia yang gagah, yang perkasa, kan? Allah beri kepada mereka daya kekuatan yang begitu hebat, kan? Yang besar, gagah, kan? Tubuh badan mereka sasa, yang perkasa. Jadi Allah kata Nabi Hud, Allah akan tambahkan kekuatan kamu yang dah kuat dah. Allah dah bagi dah kamu kekuatan tu, kemudian Allah akan tambah lagi pula kekuatan kamu jadi lagi kuat. Wala tatawallau mujrimin, janganlah kamu semua berpaling jadi orang-orang yang jahat. Itu ayat 52. Ayat 52. Ayat 53 pula jawapan kaum dia lah. Jadi bila Nabi Hud AS kata macam tu, ya kan? Jadi kita tengok kan, ucapan Nabi Hud AS sama dengan ucapan Nabi Nuh kan AS. Faqultu astaghfiru rabbakum, aku kata mohon ampunlah kamu semua kepada Tuhan kamu, kan? Innahu kana ghaffara, kerana Tuhan kamu maha pengampun. Itu adalah yang disarankan oleh Nabi Nuh AS. Begitu juga yang diucapkan oleh Nabi Hud AS kepada kaumnya. Baik. Jadi apa jawapan mereka? Qalu ya Hud ma ji'tana bibayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina. Mereka berkata, wahai Hud,
engkau tidak membawa datang kepada kami dengan bukti, bibayyinatin, dengan bukti yang nyata. Wa ma nahnu bitariki alihatina, dan tidak adalah kami ini nak meninggalkan Tuhan-Tuhan kami yang kami sembah. Kami tidak akan tinggalkan Tuhan-Tuhan kami. An qaulika, dengan perkataan engkau. Kan? Kami tak akan tinggalkan Tuhan-Tuhan kami dengan mengikut perkataan engkau ini. Dan kami tidak akan beriman dengan engkau. Wa ma nahnu laka bimu'minin, dan kami tidak akan beriman dengan engkau. Nah, itulah. Jadi sini di bawah tu nak kasih kata apa? Mereka mengatakan, dan engkau tidak mendatangkan suatu mujizat sebagai bukti kebenaran ajaran yang kau sampaikan. Kami tidak akan meninggalkan penyembahan terhadap berhala kami, okay? Kerana kata-katamu yang tidak diperkuat dalil maupun bukti yang nyata itu. Okay? Kami kira kau tidak lain adalah orang gila atas apa yang engkau sampaikan. Jadi begitulah dia ucapan yang diucapkan kepada para nabi dan para utusan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka datang membawa kebenaran daripada Allah taala. Begitu juga dikatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh kaum dia, apa? Innaka la majnun. Sungguhnya kau ni adalah orang gila, kan? Engkau tidak lain adalah orang gila atas kata-kata yang kau sampaikan. Dan menurut kami yang menimpa ilmu itu disebabkan sebahagian Tuhan kami marah padamu. Mana mereka ni percaya kepada banyak Tuhan. Sebahagian Tuhan marah dekat Nabi Hud, kata dia. Ya, sebahagian Tuhan dia. Hingga akan merosak dan kau terkena penyakit gila. Dituduh macam tu kan. Inilah yang dimaksud dengan kata-kata mereka, kan? Kami hanya mengatakan bahawa sebahagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Hud ayat 53 tadi kan. 54 lah, bukan 53, 54. Kan? Kami hanya mengatakan sebahagian kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. 54 tu, ayat 54 surah Hud juga. In naqulu illa taraka ba'du alihatina bisu' qala inni ushidu Allah wa ashhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Nabi Hud menjawablah. Kan sebelum tu inna qulu, kami hanya mengatakan. Itu ayat permulaan ayat 54 tu. Tapi kita dalam buku kita ni yang muka surat 175 ni kan, dia tulis Hud 53 dalam bracket tu kan. Tu tak tu, kita silap tu. Sebenarnya kan, kami hanya mengatakan itu adalah permulaan daripada ayat 54. Kan? Kami hanya mengatakan bahawa sebahagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Kan? Lepas tu pula ayat tu juga, ayat 54 juga, dia menjawab, Nabi Hud menjawablah. Qala, Nabi Hud menjawab, inni ushidullah, sungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah bahawa aku berlepas diri daripada apa yang kamu persekutukan dengan yang lain. Sebab itu jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku dan jangan kamu tunda lagi. Kan? Itu ayat 55. Ayat 55. Jadi min dunihi fakiduni, min duni daripada selainnya. Di situ permulaan ayat 55. Baik, inilah dia tantangan Hud untuk kaumnya, ataupun tantangan ni maksudnya cabaran. Kan? Cabaran Nabi Hud untuk kaum dia. Kan? Sebagai wujud dari sikap berlepas diri lah, sikap berlepas diri daripada apa yang mereka buat setelah dia memberi penjelasan, sekaligus penghinaan terhadap Tuhan-Tuhan mereka, sembahan-sembahan mereka yang mereka anggap sebagai Tuhan selain Allah. Selain juga menjelaskan bahawa Tuhan-Tuhan itu sama sekali tidak bisa memberikan manfaat atau menimpakan mara bahaya. Jadi selain pada Allah Subhanahu Wa Taala kan, tidak mampu untuk mendatangkan manfaat, tidak mampu mendatangkan mudarat kan, apapun melainkan jika Allah menghendaki. Kan?
Berhala-berhala mereka hanya benda mati, benda tidak bernyawa, tidak hidup, kan? Bahkan ia dicipta oleh penyembah dia sendiri. Betapa bodohnya mereka, kan? Tidak boleh menggunakan akal ketika itu, kan? Bagaimana mereka boleh meminta kepada sesuatu yang mereka cipta dengan tangan mereka sendiri, kan? Ha. Sama lah dengan orang yang buat tangkal kan. Orang yang buat tangkal, buat apa kan. Dia buat tangkal dengan tangan dia, kan. Ya, dipintal-pintalnya benang, kain, apa semua tadi dan sebagainya. Dijampi serapah, dia buat dengan tangan dia sendiri. Kemudian dia berharap bahawa tangkal itu dapat defend dia. Ini bodoh lah. Ini kerja bodoh. Kan. Bila sampai tahap kebodohan ni sampai orang kita kan. Orang kita dulu lah. Kita pun kecil-kecil dulu macam mana buat. Bila kanak-kanak dia cacing, muntah-muntah kan. Cacing, dia ambil tali kasut buruk, maka diikat di leher, dibuat sebagai penangkal daripada cacing dalam perut tadi. Itu akal yang kita bila kita fikir balik kan, benda ni bodoh sangat lah, teruk sangat lah kan, kepercayaan macam tu kan, tali kasut buruk yang busuk masam tadi, diikat di leher untuk lawan ataupun menentang cacing dalam perut. Kan? Kepercayaan karut ni kan. Jadi kita punya orang Melayu, kita punya pengamalan-amalan kita orang Melayu ni ada masih lagi sakit-baki amalan-amalan Hindu yang dibawa masuk dalam Islam tadi kan. Sebab kita tok nenek kita dulu maknanya pengaruh Hindu tu kan. Hindu telah bertapak di negara kita, maknanya sebelum kedatangan Islam lah kita katakan. Sebelum kedatangan Islam tadi Hindu berleluasa. Jadi mana contohnya yang berlaku yang terdapat di Lembah Bujang di Kedah tu kan. Lembah Bujang di Kedah tu. Kemudian kerajaan Gangga Negara di Perak apa semua tadi kan. Nah, itu pengaruh Hindu kan yang dibawa masuk. Kemudian datang Islam, pakak masuk Islam semua tadi. Jadi pengaruh tu masih ada. Amalan-amalan pakai tangkal dan sebagainya. Percayaan-percayaan dengan pulut kuning, penyediaan pulut kuning untuk ritual-ritual tertentu kan. Untuk mengelakkan kita kata musibah dan bala tadi, kita buat kenduri jamu tok nenek pulut kuning. Kalau orang tua kita dulu kan. Buat ayam panggang, ayam hitam panggang, kemudian pulut kuning. Nah, ini kita panggil ada kaitannya dengan pengamalan dalam agama Hindu tadi yang dibawa masuk dalam Islam. Kepercayaan karut kan. Begitu. Sebab tu ada unsur-unsur sihir dan sebagainya, ada kaitan dengan apa? Dengan pelepah kelapa, dengan buah kelapa kan. Itu ritual yang terdapat dalam ajaran Hindu. Baik. Di sini jika memang kata-kata kalian benar bahawa berhala-berhala kalian itu boleh bisa menolong, memberi manfaat dan menimpakan mara bahaya, ini aku melepaskan diri dan mengutuk semua berhala ini. Jadi kan cerita dia maknanya kan kita mesti teringat masa kecil-kecil dulu kan. Kecil-kecil kita jahil kan. Hidup dalam masyarakat yang jahil agama dan sebagainya. Kan kita ni bila dengar orang cerita, jangan kamu lalu kat tukang Hindu tu, nanti kalau kamu kena tegur nanti perut kamu kembung dan sebagainya. Jangan kencing ikut suka. Nanti kena sampuk dengan tukang Hindu tu kan. Jadi kita pun diajar macam tu. Lalu depan tukang Hindu kita naik basikal pecut laju. Kan? Tengok tukang tu, patung tu kan, patung tu ada janggut, ada kan, muka dia, mata dia terbeliak, kemudian dia pegang parang. Dia pegang parang kan. Kita pergi sambil menjeling kat arah dia, kita pun lari pecut lalu kat dia. Dia ajar bodoh macam tu, kita pun jadi bodoh kan. Nak lalu di kawasan hutan-hutan buluh, kita akan kata tuk cucu tumpang lalu dan sebagainya. Jangan kacau sebagainya. Ini semua kan didikan ke arah kesyirikan lah. Memang kita dulu jadi orang musyrikin lah maknanya kan. Kalau kita tak belajar, kalau Allah tak bagi manfaat, tak bagi nikmat pengetahuan kepada kita, maka kita kekal dalam keadaan kesyirikan. Bahkan ini masih lagi jadi i'tiqad dan pegangan kita kata sebahagian masyarakat kita kan tentang amalan-amalan macam ni kan. Begitu. Kemudian bahaya tu kan, bahaya akidah. Kalau takdir kita mati dalam keadaan macam tu macam mana? Jahil syirik ni, jahil tentang kesyirikan. Banyak benda-benda syirik yang dibuat oleh orang kita tadi kan. Gitu. Sampai kita dulu pun terpengaruh juga. Sebab kita tak tahu, sebab kita jahil. Macam tu yang dia ajar. Sampai ada yang ajar, saya ingat hari ni. Kan, dia kata kalau kamu takut dalam tempat, kamu kata macam ni. Hantu, 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 hantu Tuhan. Hantu Tuhan. Dia ajar macam tu kan. Ya Allah. Benda ni semua boleh merosakkan akidah. Begitu.
Maka di sini sebab itu jauhkanlah semua tipu dayamu terhadapku dan jangan kamu tunda lagi. Ini yang disebut dalam ayat 55 tadi lah. Ayat 55 tadi. Silakan kalian semua lakukan itu juga dengan berhala dan apapun yang kalian miliki. Silakan kalian timpakan kepadaku sekarang juga. Cabaran Nabi Hud, dia mencabar kaum dia. Jangan membuang-buang waktu sesaat pun dan sekejap mata pun. Aku tidak peduli. Tidak akan pusing memikirkan kalian. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu semua. Tidak ada satu makhluk yang bergerak, yang bernyawa, melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya, yakni yang menguasainya. Sungguh Tuhanku di atas jalan yang lurus dan adil. Ini ayat 56. Ayat 56. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Ini ayat 56. Kemudian kata Ibn Katsir dalam menafsirkan ayat ini, iaitu aku berserah diri kepada Allah, memohon pertolongan padanya, percaya dengan pertolongannya yang tidak pernah akan menyia-nyiakan siapapun yang berlindung dan bersandar padanya. Inilah dia. Ini akidah. Ini pegangan kita. Kita hanya berlindung Subhanahu wa ta'ala dan serahkan segala urusan kita kepada Allah. Hanya padanya jua aku berserah diri dan hanya dialah yang aku ibadahi. Yang aku ibadahi lah. Terjemah dalam bahasa kita, yang aku sembah gitu. Aku beribadah. Baik. Kata-kata yang disampaikan oleh Nabi Hud ini juga merupakan bukti yang nyata bahawa dia adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kaumnya berada dalam kebodohan dan kesesatan karena menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana mereka tidak mampu menimpakan keburukan ataupun petaka kepada Hud. Ini menunjukkan bahawa ajaran yang disampaikan Nabi Hud adalah benar. Dan tradisi yang dianut serta diyakini kaumnya batil dan rosak, yakni sesatlah. Baik, dalil yang sama yang dijadikan pijakan Nuh sebelumnya. Kan, maknanya Nabi Nuh sebelum itu pun maknanya digunakan dalil yang sama, hujah yang sama, kan, terhadap kaum dia. Begitu. Sebagaimana hujah Nabi Hud alaihissalam. Jadi orang musyrikin macam itulah sifat orang mereka, setiap zaman macam tu. Keyakinan dan pegangan mereka dan bantahan serta penentangan mereka. Baik, ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala juga dalam surah Yunus ayat 71, kan, yang mana perkataan yang serupa yang diucapkan oleh Nabi Nuh alaihissalam, itu Rasulullah yang pertama kepada umat manusia. Gitu. Jadi ayat 71, kalau dalam mushaf ni muka surat 217. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. Tengok di sini. Ya. Wahai kaumku, kata Nabi Nuh, watlu alaihim naba'a Nuh, dan bacakanlah kepada mereka kisah Nabi Nuh alaihi salam, idh qala liqaumihi, ketika dia berkata kepada kaumnya, ya qaumi, hai kaumku, in kana kabura alaikum, jika terasa berat ke atas kamu semua, maqami,
ya kan? Aku tinggal terasa berat bagimu, aku tinggal bersamamu, ya kan? Wa tazkiri, dan peringatanku bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah ke atas kamu semua. Kalau kamu tak boleh terima aku, fa 'alallahi tawakkaltu, maka aku bertawakal kepada Allah. Fa ajmi'u amrakum, maka kumpulkanlah segala sekutu-sekutu kamu untuk membinasakanku. Ya. وشركاء فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة. Okay? Dan janganlah keputusanmu itu dirahsiakan. Thumma qdu ilayya wa la tunzirun. Kemudian bertindaklah terhadap diriku dan janganlah kamu tunda lagi. Tengok ni cabaran. Kan Nabi Nuh AS mencabar kaum dia sebagaimana Nabi Hud tu kan. Dia mencabar kaumnya dalam ayat yang surah Hud yang kita baca ayat 52 atau 53 tadi kan sampai 56 tadi. Gitu. Baik, kemudian sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam Al-Khalil yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-An'am, ya, surah Al-An'am. Kita lihat surah Al-An'am. Okay, ayat berapa? 80, ayat 80 start, 83. Okay. Tengok, buka Quran, kelas pada Quran boleh buka. Okey. Tengok ya. Juga yang seperti yang disampaikan oleh Al-Khalil Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaum dia, kepada ayah dia, kan? Cuba tengok daripada ayat 80. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hajjahu qaumuhu qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. Nah. Baik, daripada ayat 80 tadi, wahajjahu qaumuhu. Dan kaumnya, kaum Nabi Ibrahim AS membantah Nabi Ibrahim AS, dan dia berkata, Nabi Ibrahim, apakah kamu hendak membantahku tentang Allah? Padahal dia benar-benar telah memberi petunjuk kepadaku. Aku tidak takut kepada malapetaka dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran bagaimana aku takut pada apa yang kamu persekutukan dengan Allah, padahal kamu tidak takut dengan apa yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan kepadamu untuk mempersekutukannya. Manakah dari kedua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan dari malapetaka jika kamu mengetahui? Tentulah orang yang beriman yang berhak. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kesyirikan. Tak boleh campur aduk dengan syirik.
Mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman daripada siksaan Allah dan kemurkaannya, dan mereka mendapat petunjuk. Dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa yang kami kehendaki. Sesungguhnya Rabbmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ini. Baik. Kemudian kita boleh cek juga lepas tu. Dia kata di sini dalam surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun ya. Surah nombor 23. Surat 342. Okey. Tu. Surah Al-Mu'minun ayat 33 kita boleh cek nanti insya-Allah. Ayat 33 bukan surat 344 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ni masih lagi kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kisah Nabi Nuh alaihi salam. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. Ini ayat 30 sampai 37 ya, ayat 33 sampai 37. 37. Dan berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, kaum Nabi Nuh alaihi salam, dia mendustakan hari pertemuan hari akhirat serta mereka yang telah kami beri kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan dunia. Ya, orang ini tidak hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan apa yang kamu makan dan dia minum apa yang kamu minum. Dan sungguh jika kamu mentaati manusia dan sungguh jika kamu mentaati manusia ya, seperti kamu, manusia seperti kamu, nescaya kamu pasti rugi. Adakah dia menjanjikan kepada kamu bahawa apabila kamu telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, sesungguhnya kamu akan dikeluarkan daripada kuburmu? Jauh-jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu. Kehidupan itu, ini kehidupan di akhirat. Tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini sahaja. Kan? Di sanalah kita mati dan dihidup, yang di dunia lah. Dan tidak akan dibangkitkan lagi. Ini jawapan kaum Nabi Nuh alaihissalam terhadap Nabi Nuh. Mereka merasa aneh jika Allah mengirim seorang utusan dari bangsa manusia. Syubhat seperti ini seringkali disampaikan oleh orang-orang kafir bodoh. Dan sejak dahulu hingga kini. Ini syubhat mereka. Seperti yang Allah sampaikan dalam surah Yunus ayat 2. Surah Yunus tadi sebelum surah, kalau kita tengok balik kan sebelum surah Hud tu kan, surah Yunus ayat 2 muka surat 208 ya, Allah Taala cerita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Akana lin-nasi 'ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nas wa basyiril ladzina amanu
وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. Tengok ya. Akana linnasi ajaban. Ya. Jadi pantaskah manusia menjadi heran bahawa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka. Ya. Kemudian disambung balik dalam surah Al-Isra ayat 94 dan 95. Kita tengok dalam surah Isra ayat 94 dan 95. Boleh buka Quran pelan-pelan insya-Allah. Surah nombor 17 ayat 2 muka surat 282 ayat 94 dan 95. Okey, muka surat dia. Muka surat 291. 291 ayat 94 95 kan disambung situ. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. Dan tidak ada sesuatu yang menghalang manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya selain perkataan mereka, mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul? Katakanlah Muhammad SAW, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenang, nescaya kami akan turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi rasul. Kalau kamu malaikat, Allah turunkan malaikat lah. Tapi kerana kamu manusia, Allah turunkan, Allah utuskan manusia sebagai rasul di kalangan kamu. Dan karena itu Nabi Hud berkata kepadanya, dan herankah kamu bahawa ada peringatan yang datang daripada Rabbmu melalui seorang lelaki di kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu yang dalam surah Hud ayat 69. Iaitu tidak aneh kerana Allah tahu di mana ia menempatkan risalahnya. Jadi benda tu tak pelik lah, kerana ikut suka Allah lah, Allah nak buat macam mana kan. Dia letakkan risalah dia kepada di mana-mana tempat tu pulang pada dia, kehendak dia sendiri kan. Ikut suka dia. Apa nak petikai kan? Itu hak Tuhan, hak Allah Ta'ala. Kita nak bagi jadi siapa je Rasul pun. Kan? Gitu. Kemudian dalam surah Al-Mu'minun ayat 35 sampai ayat 39. Tadi kita baca surah Al-Mu'minun. Ayat 35 sampai ayat 39. Surat 344 tu kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. Ini kita baca dah tadi. هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا ونموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون. Jadi kaum Nabi Hud mereka menjawab kepada, membantah kepada Nabi Hud alaihissalam dengan mengatakan, adakah dia menjanjikan kepada kamu bahawa apabila kamu telah mati dan menjadi tanah dan tulang, dan kamu dah jadi tulang, dah jadi reput, semuanya kamu akan dikeluarkan daripada kuburmu, jauh-jauh sekali daripada kebenaran apa yang kamu diancamkan. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Di sanalah kita mati dan hidup. Maksud tak ada lepas ni tak ada mati hidup sini saja, tempat lain tak pergi dah.
Dia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang mengadakan kebohongan terhadap Allah dan kita tidak akan mempercayainya. Dia Nabi Hud berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku kerana mereka mendustakan aku." Mana dia? Mereka mengingkari kebangkitan, mengingkari tubuh manusia bisa berdiri kembali setelah menjadi tanah dan tulang belulang. Kata mereka jauh-jauh sekali dari kebenaran, iaitu ancaman ini jauh sekali dari kebenaran. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini sahaja. Di sanalah kita mati dan hidup dan tidak akan dibangkitkan lagi. Iaitu suatu kaum mati, kemudian kaum lainnya muncul. Inilah keyakinan etis seperti yang dinyatakan oleh sebahagian kalangan zindiq. Zindiq ni orang-orang yang hanya nama aja Islam, nama dia kan dia munafik lah. Zindiq ni adalah orang-orang munafik, berpura-pura Islam, bodoh. Okay. Jadi rahim melahirkan anak, rahim sudah ibu kita lah melahirkan anak dan bumi menelan manusia. Rahim mengeluarkan manusia dan bumi menelan manusia. Itu percayaan dia, Pak. Sementara kalangan Dauriyah, mereka meyakini bahawa manusia akan dikembalikan lagi ke dunia dalam siklus 36,000 tahun sekali. Astagfirullahaladzim. Kan? Jadi dia kata manusia yang mati nanti lepas 36,000 tahun ni hidup jadi orang balik lah. Dia dah lupa lah dulu kehidupan dia kan. Gitu. Ini mazhab Dauriyah. Hidup ni macam tu. Nanti macam ni lah kepercayaan Buddha dan sebagainya kan. Orang Cina, India percaya bahawa nanti kehidupan yang akan datang dia akan jadi lebih baik, dia akan kaya dan sebagainya kalau dia baik masa kehidupan ini. Kalau dia jahat mungkin dia jadi anjing lah pada kehidupan yang akan datang. Percayaan dia. Itu semua dusta, ingkar, kebodohan dan kesesatan. Hanya pernyataan-pernyataan batil, ilusi dan keliru tanpa bukti dan argumentasi. Disukai akal orang-orang keji dan kafir daripada kalangan keturunan Adam yang tidak berakal dan tidak mendapat petunjuk. Seperti yang disampaikan oleh Allah dalam surah Al-An'am ayat 113. Ya? Al-An'am 113. Ini. Dalam surat 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. Kemudian dan agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat tertarik kepada bisikan itu dan menyenanginya, dan agar mereka melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Dalam nasihat yang disampaikan kepada kaumnya, Nabi Hud AS mengatakan, sebagaimana Allah sebut dalam surah Asy-Syu'ara ayat 128 dan 129, surah Asy-Syu'ara ayat surah nombor 26, muka surat 367. Okay. Ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ke surat 372. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أتبنون بكل ريع آية تعبثون. Apakah kamu mendirikan istana-istana pada setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan tanpa ditempati? Dan kamu membuat benteng-benteng dengan harapan kamu hidup kekal. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. Ayat 21-29. Kamu buat benteng-benteng dengan harapan kamu hidup kekal. Hud mengatakan kepada kaumnya, patutkah kalian mendirikan bangunan besar di setiap tempat tinggi, istana-istana hanya untuk mainan belaka? Kerana sebenarnya bangunan-bangunan itu tidak kalian hajatkan, kerana mereka hanya tinggal di perkemahan-perkemahan seperti yang Allah sampaikan.
dalam surah Al-Fajr ayat 6 dan 7 kan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. Tidakkah engkau Muhammad SAW memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, iaitu penduduk kota Iram, ibu kota kaum Ad lah, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Penduduk Iram, kaum Ad ini adalah kaum Ad pertama yang menempati perkemahan-perkemahan dengan tiang-tiang yang besar. Begitu. Salah bagi siapapun yang menyatakan bahawa Iram adalah sebuah kota yang terbuat dari emas, perak dan selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Pernyataan ini tidak berdasar, tak ada dalil lah. Yang dia buat istana daripada emas dan perak kan. Tak ada dalil. Tak ada dalil lah. Dia pun tebuk pahat bukit bukau jadi istana. Tapi tak duduk pun. Suka-suka ya. Macam orang kita lah, duit banyak kan. Beli tanah sana, beli banglo kat sana, beli banglo kat sini. Lepas tu duit lagi renovate banglo sana, renovate banglo sini. Bukan duduk pun. Pasal apa? Suka-suka. Saya saja. Mereka duduk dekat London, duduk kat mana. Rumah di sini, tanah di sini. Yang jaganya adalah Indonesia yang datang sebagai pekerja mereka kan. Jaga kebun mereka. Itu hasil-hasil mereka nak ambil dan sebagainya kan. Jadi mereka ni pergi duduk di luar negara, duduk London, duduk mana kan. Tanah rumah mereka, banglo mereka ada lah di sini. 2-3 tempat, 4-5 tempat banglo. Di Langkawi ada banglo. Di mana lagi kan. Di tempat lah. Di Sampurna ada macam-macam lah. Gitu. Hanya suka-suka. Sama yang panggil buat-buat kaum Ad ni. Kemudian Syu'ara tadi ayat 1-3 kita dah baca tadi kan. Belum lagi. Kemudian tengok dalam patah balik lah surah Syu'ara ayat 131, 135 kita dah baca tadi kan. Surah 131, 135 dah baca tadi kan. Fattaqullaha wa ati'un. Fattaqullaha wa ati'un. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Firmannya, apakah kamu mendirikan istana-istana menurut salah satu pendapat Mas'ani, artinya istana-istana. Pendapat lain mengertikan menara, yang lain mengertikan tempat pengambilan air, dan kamu membuat membenteng-benteng dengan harapan kamu hidup kekal. Itu kalian berharap menempati negeri ini dalam waktu yang lama, dan apabila kamu menyiksa, maka kamu akan melakukan secara kejam dan bengis. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada aku. Dan tetaplah kamu bertakwa kepadanya yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui. Dia Allah telah menganugerahkan kepadamu haiwan ternak dan anak-anak dan kebun-kebun dan mata air. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar. Mereka berkata kepada Hud, okay, dalam surah Al-A'raf ayat 7, ayat 70, maaf. Tengok balik pada surah Al-A'raf ayat 7, surah nombor 7, okay. Surah Al-A'raf ayat apa? Ayat 70. Buka surat buka surat 160. 160. Satu 159 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Mereka berkata, apakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami?
Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami jika kamu benar. Iaitu apakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya beribadah kepada Allah semata, menentang nenek moyang para pendahulu kami dan keyakinan yang mereka anut. Kalau memang ajaran yang kau sampaikan itu benar, silakan kau timpakan azab dan seksa yang kau ancamkan kepada kami itu. Kerana kami tidak beriman, tidak akan mengikuti dan mempercayaimu. Oh, ini jawapan kaum dia terhadap dia. Kan? Seperti yang mereka katakan dalam surah Syu'ara ayat 136-138. Sama saja bagi kami apakah engkau memberi nasihat atau tidak memberi nasihat. Kan? Ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang terdahulu dan kami sama sekali tidak akan diazab. Ini Allah sebut dalam surah Asy-Syu'ara ayat 136. 136 sampai 138. 3 ayat lah. Okay. Gitu. قالوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. Tadi kami sekali-kali tidak akan diazab, kata mereka. Sementara menurut qiraah khuluqul awwalin artinya kebohongan orang-orang terdahulu. Artinya ajaran yang kau sampaikan ini tidak lain hanyalah kebohongan yang kau sadur dari kitab-kitab orang-orang terdahulu. Demikian penafsiran sejumlah sahabat dan tabi'in. Sementara menurut qiraah khuluqul awwalin, maksudnya agama. Artinya agama yang kami anut ini adalah agama para nenek moyang dan pendahulu kami. Kami tidak akan meninggalkan agama ini dan beralih memeluk agama lain. Kami tidak akan berubah. Dan kami akan senantiasa berpegang teguh pada agama kami ini. Kedua qiraah ini maknanya selaras dengan kata-kata mereka dan kami sama sekali tidak akan diazab. Ya? Baik, kembali kepada surah Al-A'raf ayat 71 tadi. Ya, yang kita baca tadi surah Al-A'raf kan. Bukan surah 160 tadi. 160, 159. Ayat 71. Alhamdulillah, masyaitanir rajim. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. Sungguh kebencian, Nabi Hud menjawab, sungguh kebencian dan kemurkaan daripada Rabb akan menimpa kamu. Apakah kamu nak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri? Padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu. Jika demikian, tunggulah, sesungguhnya aku pun bersamamu termasuk yang menunggu. Kata-kata kalian yang kotor ini membuat kalian patut mendapatkan murka dan siksa Allah. Patutkah kalian menentang peribadatan kepada Allah semata-mata, tiada sekutu baginya, dengan penyembahan patung yang kalian pahat dan kalian beri nama sendiri seperti yang kalian dan nenek moyang kalian sepakati, yang sama sekali tidak Allah turunkan penjelasannya, iaitu Allah tidak menurunkan dalil ataupun bukti yang nyata atas keyakinan yang kalian anuti itu. Kerana kalian enggan menerima kebenaran dan terus-menerus berada dalam kebatilan, kalian aku larang meyakini dan menyembah berhala-berhala ataupun tidak, tetap saja sama bagi kalian. Maka tunggulah azab Allah yang akan menimpa kalian. Tunggulah siksa dan hukuman yang tiada dapat tertolak. Okay? Kemudian di sini disebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 39, 41. Surah yang kita baca tadi juga, surah Al-Mu'minun. Muka surat 3, 4,
342. Okey, ayat 39. Ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi ansurni bima kadzabun. Qala amma qalilin layusbihunna nadimin. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. Allah berfirman, dia yang Nabi Hud AS berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku kerana mereka mendustakan aku. Ya Allah berfirman, tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal. Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur, suara halilintar. Dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa banjir. Maka binasalah bagi orang-orang yang zalim. Ini Allah sebut tentang kebinasaan kaum Ad. Begitu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, mereka menjawab, apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah engkau ancamkan kepada kami jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Nabi Hud berkata, sungguhnya ilmu tentang itu hanya kepada Allah dan aku hanya menyampaikan kepadamu dan apa yang diwahyukan kepada aku, tetapi aku melihat kamu adalah kaum yang bodoh. Ini Allah disebut dalam surah Al-Ahqaf ya. Surah Al-Ahqaf ayat 22 sampai ayat 25. Surah Al-Ahqaf. Bukit-bukit, surah bukit-bukit pasir Al-Ahqaf. Surah nombor 46. Bukan surat 502. 502. Surah Ahqaf. Kita sini ayat 22. Ayat 22. Start dia sampai ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu aji'tana lita'fikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. Sampai sini. Boleh kan? Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Bukan. Tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, iaitu angin yang mengandung azab yang pedih, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, sehingga mereka yakni kaum Ad menjadi tidak nampak lagi di bumi kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami beri balasan kepada kaum yang berdosa. Inilah dia pengajaran ya, untuk umat-umat dan generasi-generasi selepas mereka supaya tidak mendustakan rasul. Tetapi nak buat macam mana? Orang kafir itu tetap ada di setiap zaman dan di setiap tempat. Kecuali tempat yang Allah Ta'ala pelihara dan jaga. So insyaAllah kita baca sambung lagi. Kaum Ad dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi maknanya kisah para Nabi ini semuanya dicedok daripada Al-Quran. Kebanyakannya kemudian daripada hadis-hadis lah. Kenapa hadis-hadis itu dia menafsirkan bagi Al-Quran. Al-Quran dia cerita, dia datang, dia korek balik. Quran ini diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk dikorek balik segala cerita manusia yang telah pupus dulu dan yang telah hilang ditelan zaman kan. Kemudian disebut balik dalam Quran sebagai bentuk pengajaran dan untuk teladan terhadap generasi-generasi yang kemudian. Jadi kita adalah generasi yang kemudian lah yang kita patut ambil pelajaran di sini. Bagaimana Allah membinasakan kaum yang terdahulu yang lebih kuat, yang lebih gagah, yang lebih ramai daripada kita hari ini. Kan? Jadi insyaAllah kita sambung lagi lah pada masa yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada kita manfaat ilmu yang benar, yang sahih insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.